Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pada pagi ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya yang begitu luas kepada kita. Dan dengan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita kecapi ini, sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan sentiasa meningkatkan ilmu, dengan sentiasa memahami ilmu yang berkaitan dengan fardu ain kepada kita, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan terus lagi membincangkan berkenaan dengan syarat-syarat sembahyang berjemaah. Huraian berkenaan dengan syarat yang ke-9, yakni makmum hendaklah mengikut perbuatan imam pada perkara-perkara sunat. Ya, saya ulangi, makmum hendaklah mengikut perbuatan imam pada perkara-perkara sunat. Yang pertama, jika di dalam sembahyang imam melakukan sujud tilawah, iaitu imam membaca surah yang sampai pada ayatnya yang disunatkan sujud tilawah, seperti surah Sajadah, surah Al-Alaq dan lain-lain surah, maka apabila imam melakukan sujud tilawah, wajib, saya ulangi, wajib bagi makmum mengikut imam sujud tilawah itu. Jika makmum tidak turut sujud, batal sembahyang makmum. Ya, walaupun perkara sunat, tetapi mestilah kena ikut imam, ya, di dalam sembahyang itu. Dan jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca surah yang disunatkan sujud tilawah, wajib makmum meninggalkan juga sujud tilawah itu. Jika ia sujud, ia menyalahi perbuatan imam pada perkara sunat, batal sembahyangnya. Ya, boleh faham tak? Jadi kalau imam sujud, maka dia kena sujud. Kalau imam tak sujud, walaupun pada perkara sunat, maka dia kena ikut imam. Kalau dia buat menyalahi perbuatan imam, maka sembahyangnya batal. Yang kedua, jika imam melakukan sujud sahwi ini sunat, ya, wajib bagi makmum mengikut sujud sahwi. Bila berlaku sujud sahwi? Sujud sahwi ini berlaku ketika mana seseorang imam meninggalkan perkara sunat ab'ad di dalam solatnya. Jika tidak mengikut sujud, batal sembahyangnya. Jika imam melakukan sujud sahwi, maka makmum mestilah ikut imam sujud juga. Jika dia tidak sujud, batal sembahyang dia. Yang ketiga,
jika imam telah meninggalkan perkara yang disunatkan sujud sahwi, ya, perkara yang disunatkan sujud sahwi, imam tinggal, imam terlupa, imam tak buat, ya, makmum wajib mengikut imam meninggalkan juga sujud sahwi tadi. Makmum wajib meninggalkan sujud sahwi tersebut. Tetapi apabila imam selesai memberi salam, makmum itu sunat melakukan sujud sahwi sebelum ia memberi salam. Maknanya kalau dia nak buat juga, setelah imam selesai memberi salam dan makmum buatlah sujud sahwi sebelum ia memberi salam. Ya, sunat kepada dia, ya. Yang keempat, jika imam meninggalkan tahiyat awal, ya, wajib makmum meninggalkan tahiyat awal itu. Maksudnya makmum ni mestilah mengikut imam. Dah kan nama sembahyang jemaah, ya, mestilah mengikut imam. Ya, kalau tak ikut imam, ya, dia kekal dalam jemaah itu, maka batal sembahyang dia. Kecuali niat masing-masing sembahyang berseorangan. Jika ia duduk membaca tahiyat awal dan imam sudah berdiri, ya, imam tak buat, ya, makmum tadi buat, batal sembahyang makmum itu. Tetapi jika makmum yang terlupa, ia terus berdiri, tidak duduk membaca tahiyat awal bersama imam, harus bagi makmum tidak membaca tahiyat awal. Ya, bagi makmum dia terlupa membaca tahiyat awal. Sedangkan imam duduk membaca tahiyat awal, maka dia terus berdiri. Terus berdiri. Tidak batal sembahyangnya. Tetapi makmum tadi sunat ia kembali duduk mengikut imam. Yang kelima, jika imam melakukan kunut dan makmum tidak sengaja turun sujud meninggalkan kunut. Imam baca kunut dan makmum tidak sengaja turun sujud meninggalkan kunut. Ya, dia terlupa. Tidak batal sembahyangnya dan hendaklah dia menunggu imam dalam duduk di antara dua sujud tadi. Dia turun daripada i'tidal, terus dia sujud, kemudian baru dia tengok, oh, imam sedang membaca doa kunut, maka dia mestilah menunggu imam, ya, semasa dia duduk di antara dua sujud tadi. Yang keenam, jika imam meninggalkan kunut, ya, bagaimana pula jika imam meninggalkan kunut? Sunat bagi makmum melakukan kunut jika ia sempat mengikuti imam pada sujud pertama. Ya, imam pada sembahyang subuh dia tinggal kunut. Maka sunat makmum tadi, kalau dia sempat mengikut imam pada sujud pertama, sunatlah kalau dia buat. Kalau sekiranya dia rasa sempat mengikut imam pada sujud pertama. Keadaan yang kedua, harus bagi makmum melakukan kunut jika ia masih sempat mengikuti imamnya pada duduk antara dua sujud. Kalau dia rasa dia sempat dengan imam pada pada duduk antara dua sujud, maka harus kepada dia. Dan keadaan yang ketiga, haram bagi makmum melakukan kunut jika ia ketinggalan sehingga imam telah sujud kali kedua, iaitu terkemudian daripada imam dengan dua rukun fi'li. Haram kepada dia. Haram kepada seorang itu buat
baca kunut, sedangkan imam tidak baca, dia baca kunut dan dia ketinggalan dengan 2 rukun fi'li, batal sembahyang dia. Okey, baik. Inilah huraian berkenaan dengan makmum wajib mengikut perbuatan imam pada perkara-perkara sunat di dalam sembahyang. Ya. Huraian berkenaan dengan syarat sembahyang berjemaah yang ke-10, yakni makmum mengiktikadkan sembahyang imam itu sah. Ya. Kalau makmum mengiktikadkan sembahyang imam itu batal, maka batal juga sembahyang dia sekiranya dia berimamkan imam yang dia iktikadkan imam itu batal. Maka kita kena iktikadkan imam yang kita ikuti itu sah sembahyangnya. Yang ke-11, tidak berimam kepada orang yang menjadi makmum kepada imam lain. Dia mari-mari, dia masuk lewat, dia ikut orang yang berimamkan kepada imam lain. Tak boleh. Sepatutnya dia kena ikut imam yang berada di yang mula-mula tadi. Okey, baik. Yang ke-12, syarat solat jemaah yang ke-12, bacaan imam tidak cacat, iaitu lebih fasih daripada yang lain. Orang yang cacat bacaan Fatihahnya, bacaan cacat ni tidak sempurna lah tuan-tuan ya. Sebutan huruf-huruf Fatihah ada yang tidak betul, salah barisnya. Ada yang tidak betul dan salah barisnya. Orang itu digelar ummi, dan orang bagus betul bacaan Fatihahnya digelar qari. Batal sembahyang orang qari berimamkan orang ummi. Orang yang pandai baca Fatihah, betul bacaan Fatihahnya, tiba-tiba dia berimamkan orang yang tak berapa pandai baca Fatihah, maka batal sembahyang dia. Yang ke-14, jangan kurang martabat imam daripada makmum. Imam ini mestilah martabatnya lebih tinggi sedikit daripada makmum, ya. Yakni lelaki. Yang kedua, martabat di sini ialah mengikut susunan, iaitu yang pertama lelaki, yang kedua pondan, khunsa, yang ketiga perempuan. Adapun yang dimaksudkan jangan kurang martabat imam ialah kedudukan mereka dalam sembahyang berjamaah, iaitu imam istilah lelaki, makmum lelaki juga, khunsa dan perempuan. Yang kedua, imam khunsa, makmumnya khunsa dan perempuan. Jadi kalaulah imam khunsa, orang lelaki tidak boleh duduk sebagai makmum kepada imam orang yang khunsa itu. Yang ketiga, imam perempuan, makmumnya juga mestilah perempuan. Yang ke-14, syarat jemaah yang ke-14 iaitu tidak ada dinding di antara imam dengan makmum. Ya, tidak ada dinding yang menghalang nampak imam dengan jemaah, yang menghalang jemaah menghampiri makmum. Iaitu hendaklah imam dan jemaahnya itu berhimpun dalam satu tempat yang tidak dipisahkan oleh dinding yang menghalangkan makmum menuju kepada imam. Kalau di dalam rumah yang berbilik-bilik, hendaklah pintu bilik terbuka dan ada ruang yang boleh dilihat menunjukkan pergerakan imam. Ya, ada ruang dan ada orang yang boleh dilihat menunjukkan pergerakan imam. Maksudnya di dalam suatu tempat yang berbilik-bilik, maka bilik tadi hendaklah dibuka agar orang nampak pergerakan imam. Pergerakan jemaah yang terakhir tadi kita nampak, maka barulah sah sembahyang tersebut. Jadi kalau ada dinding yang menghalang penglihatan, maka
tidak sah sembahyang tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira selesailah bab berkenaan dengan syarat-syarat sembahyang berjemaah. Ia ada 14 syarat yang mungkin saya boleh sebutkan. Syarat-syarat tersebut kita telah bincangkan pada siri video yang telah lalu. Yang pertama syaratnya adalah makmum berniat mengikut imam. Yang kedua adalah makmum mengikut apa-apa perbuatan imam. Yang ketiga, tempat makmum mestilah di bahagian belakang imam. Yang keempat, imam dan makmum berkumpul di dalam satu tempat. Yang kelima, makmum mengetahui apa-apa pergerakan imam. Yang keenam, takbiratul ihram makmum terkemudian daripada takbiratul ihram imam. Yang ketujuh, makmum tidak mendahului imam walau sedikit jua pun atau terkemudian daripada imam dengan dua rukun fi'li. Yang ke-8, aturan sembahyang imam sama dengan sembahyang makmum. Yang ke-9 hingga yang ke-14 seperti mana dalam siri video yang sekarang ini telah pun dibincangkan pada awal tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengharapkan tuan-tuan agar memahami dengan jelas, dan sekiranya tidak memahami mohon komen di bawah dan insya-Allah kita akan jelaskan pada sesi rakaman yang akan datang. Dan juga saya mohon kepada tuan-tuan agar tolong sharekan video ini kepada rakan-rakan kita agar ianya dapat dimanfaatkan oleh semua dan dapat difahami lebih-lebih lagi kita berkenaan dengan ibadah ini. Mudah-mudahan saya doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan semoga kita semua dilimpahi rahmat, diberkati, dijauhkan daripada mara bahaya malapetaka COVID-19 dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah dan yang lemah kurangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.